Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan orang yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bab yang kita bincang di sini bab yang ke-25 mengikut tertib terjemahan ini, Kitabul Ghurur, Kitab Al-Ghurur wa aqsamihi wa darajatih. Kitab yang Al-Ghurur maknanya terpedaya, bahagian-bahagiannya dan peringkat-peringkatnya. Apa makna terpedaya? Kita tengok, baca pun tahu dah dia punya perbahasan tu sangat jelas. Al-Ghurur, di kalangan manusia ada yang terpedaya dengan dunia. Tak kira dia tu, maka tunggu situ ya. Mereka berkata bayaran tunai adalah lebih baik daripada bayaran bertangguh. Jual cash lah tak main-main, hutang-hutang tak mahu. Itu falsafah dia. An-naqdu khairum minan nasi'ah, bahasa Arab. Jadi dunia ni bayaran tunai, kita buat boleh selalu. Manakala akhirat adalah bayaran bertangguh, sebab tak dapat apa pun. Bagi sedekah nak dapat pahala 700 kali ganda, bila? Jadi nanti mati dulu. Jadi balasan akhirat yang ditangguhkan itu dikira an-nasi'ah. Inilah faktor yang menyebabkan manusia sentiasa terkeliru dan terpedaya. Sesungguhnya bayaran tunai menjadi lebih baik daripada bayaran bertangguh jika bayaran tunai itu sama nilainya dengan bayaran bertangguh. Jadi kita dengan akhirat ni tak boleh kira lagu tu, sebab yang tunai ni tak sama dengan yang tangguh. Yang tangguh kita tu sampai 700 kali ganda, dan ada sebahagian daripada pahala itu tak ada limit. Allah Ta'ala nak beri, berapa dia nak beri. Jadi kita nak kira yang akhirat juga mengikut kira-kira ilmu hisab, matematik yang kita belajar di sini, tak kena. Inilah faktor yang menyebabkan manusia sentiasa terkeliru berdaya. Jadi umum mengetahui bahawa umur manusia jika dibandingkan dengan tempoh akhirat tidak sampai pun nisbah 1/1000. Kalau kita dengar cerita dinosaur saja, pengkaji dinosaur kata berapa ribu tahun dah umur dinosaur? Juta tahun. Dah? Juta tahun tu kalau hak mati di lama sangat tempoh dia dah. Tapi juta-juta tahun pun nak banding dengan akhirat yang tidak ada kesudahan, lagi sikit. Sebenarnya maksud mereka yang berkata bayaran tunai adalah lebih baik daripada bayaran bertangguh ialah apabila bayaran bertangguh itu sama nilainya dengan bayaran tunai. Inilah merupakan punca terpedayanya orang-orang kafir. Kalau kita pergi ke bank pun, bank nak bayar tunai ke nak bayar tangguh dia? Tangguh selalu tak? Offer kita daripada 5 tahun sampai 9 tahun. Lagi tahun lama lagi naik dia punya duit kan. Itu dia panggil cerdik dia juga daripada puak-puak ni. Orang yang betul akidahnya tetapi masih melakukan maksiat, akidah tauhid tapi dia buat maksiat, juga merupakan orang yang terpedaya seperti orang kafir, kerana telah melebihkan dunia dari akhirat. Tetapi keadaan mereka lebih ringan daripada orang kafir kerana iman menjadikan mereka tidak kekal dalam azab neraka. Ini yang lebihnya. Kerana itulah bila dulu kita dah bincang, bila ada orang mari nak masuk Islam, kita tak payah tangguh-tangguh. Tanya dia yakin tak yakin. Kalau kata dia sudah yakin, dia sudah kaji Islam bagus, terus ya. Tak saya tunggu pejabat buku hari Senin. Kan hari Ahad petang itu dah dia mati aksiden, neraka ilal abad. Jadi ni orang sudah mengucap mana ada harapan dia nak keluar daripada neraka, sebagaimana Nabi SAW dakwah kepada Abu Talib. Dia kata ya, la ilaha illallah, aku nak bawa hujah ni di hadapan Allah. Tapi malangnya ketentuan Allah Ta'ala telah tetap. Jadi ada juga yang beralasan, orang yang melakukan maksiat dengan beralasan bahawa Allah Ta'ala itu maha mulia. Maha mulia maknanya karim, pemurah Tuhan, dan kita hanya perlu berserah kepada pengampunannya. Boleh jadi mereka ini terpedaya dengan sebab kebaikan atau kesalehan nenek moyang mereka juga. Ada juga lagu tu, saya tak apa, jangan main-main, saya ni cucu
Pak Imam, cucu tuan guru. Hari ni ramai orang-orang yang bini pun tak bertudung, tapi dakwa dia cucu tok guru. Pejuang agama satu masa dulu yang menentang British. Bukan main-main. Jadi kita tak boleh nak dakwa. Itu semua dakwaan-dakwaan. Ya, kalau yang cucu Nabi lagi hebat. Nah, lagi besar dia punya boleh dakwa. Maka para ulama berkata, sesiapa yang mengharapkan sesuatu, dia hendaklah berusaha mendapatkannya. Ini yang patut betulnya. Kita nak harap sesuatu, kita kena buat. Jangan harap tunggu, tak jadi tu. Sesiapa yang takutkan sesuatu, dia hendaklah berusaha melarikan diri darinya. Sesiapa yang mengharapkan keampunan dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa, maka dia adalah orang yang terpedaya. Karena itu saya kata, bab tajuk kita huru ni sangat penting. Kerana dia sangat dekat dengan beberapa tindak tanduk kita sekarang. Tindak tanduk kita sehari ini. Hendaklah diketahui bahawa walaupun rahmat Allah Ta'ala itu amat luas, namun azabnya juga adalah terlalu pedih. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, tapi Allah Ta'ala juga Jabbar Muntaqim. Yang kena baca semua nama-nama Allah Ta'ala itu, baru kita tak berani nak kacau, kan? Allah telah memutuskan bahawa orang yang kufur akan kekal dalam neraka, walaupun sebenarnya kekufuran mereka itu tidak memberi sebarang mudarat terhadap Allah. Mudarat orang kafir ada mudarat? Tak ada. Dia berkuasa memberi penyakit dan ujian kepada manusia di dunia, dan dia juga berkuasa menghilangkannya. Kemudian dia juga telah menakut-nakutkan kita dengan azab seksaannya. Justru kenapa kita masih tidak merasa takut? Jadi kita, kenapa kita tak rasa takut? Kita tahu kuasa Allah Ta'ala yang begitu kuat, tiba-tiba kita nak main-main. Tak usah kata apa tuan-tuan, kita dengan polis trafik tengah jalan tu takut dah. Hak tu hak misal tebal dengan main-main tu sama selalu tu. Jangan main. Jadi itu pun kita, tapi dengan Allah Ta'ala, dengan kuasa dia, dengan kita tahu tengok bagaimana orang-orang dulu, akibatul mukazzibin, orang-orang yang telah terdahulu telah dibinasakan. Tapi kenapa kita buat main-main? Perasaan takut, al-khauf dia panggil. Tulis ikut arak sikit istilah dia ni. Ngaji tasawuf ni kena ada istilah. Perasaan takut kepada Allah dia panggil al-khauf. Khauf tu takut. Dan mengharap dia panggil ar-raja. Alif lam ra jim alif hamzah, ar-raja. Merupakan dua pemacu yang mendorong ke arah melakukan sesuatu amalan. Setiap perkara yang tidak mendorong kepada beramal adalah suatu tipu daya. Seperti sifat mengharapkan raja yang berlaku kepada kebanyakan manusia, yang membawa mereka kepada menganggur, tidak beramal, dan lebih mengutamakan maksiat. Jadi dia ni tak apa, dia kata saya kita buat maksiat, Allah Ta'ala Maha Kaya, kan? Saya baru jumpa dengan seorang pakcik. Dia kata, Ustaz cakap lembut-lembut sikit. Kata saya, apabila saya kasarnya? Ni duk cakap ni dosa kan? Yang pembunuh 99 orang, Allah Ta'ala ampun mudah-mudah je, dia kata. Ustaz buat payah-payah buat apa? Jadi saya kena marah pula. Nak kata apa dia ni? Ini terlebih raja. Dia gunakan hadis-hadis pengampunan Allah Ta'ala untuk nak endorse dia punya maksiat. Macam mana lagi ni? Kan? Saya kata betul hadis tu, tapi bukan untuk jadi hujah untuk maksiat. Orang yang telah terjebak dengan maksiat sepanjang hidup dia, ma'asi, la salat wala siyam, tak solat, tak puasa dah. Tiba-tiba Allah bagi hidayah kepada dia, mari jumpa sini. Ketika itu kita tak boleh nak tutup pintu, kata awak ni tak ada harapan, 30 tahun tak solat ni, neraka jahanam, wa bisal masir. Anda mana? Kita kata ketika itu kita boleh kata pengampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala luas. 99 orang boleh ampun. Yang awak tak ada bunuh orang seorang habuk pun. Tapi kalau orang tengah buat maksiat, kata teruskan. Allah Ta'ala Maha Pengampun. 99 orang bunuh masuk syurga, lompat sampai pagi buat tu dah. Jadi ini salah guna rajak dengan khauf. Jadi itu rusak nama dia, merusak. Jadi terpedaya kita. Apa yang menghairankan, generasi kurun pertama Islam, orang-orang dulu dia panggil salafus salih, generasi terawal dulu, telah beramal dan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang mereka dulu dia panggil, dia beramal, dia takut tak terima. Kan dalam ayat Quran itu, wa qulubuhum wajilatun.
Beramal tapi hati masih bimbang, takut Allah tak kabul. Tetapi umat Islam zaman sekarang, zaman dia, zaman Ibnu Jauzi ni, tahun berapa lagi ni, walaupun iman mereka dalam keadaan lemah dan tidak sempurna, namun mereka masih merasa tenang, tidak takut dan bimbang. Bukan saya tak takut, confirm pula. Lepas pada solat tu, selfie lalu. Ni, sudah solat depan Kaabah. Oh, macam kau dah, macam dia dapat CJ ISO, dah kabur dia punya solat, kan? Ini hurur yang ni. Nak tunjuk-tunjuk ni orang ibadat, jangan. Nak pergi ambil gambar kenangan tu lain, tapi jangan tunjuk waktu ibadat, waktu beribadat. Kita kena beza benda-benda lagu ni. Adakah kamu mendapati mereka ini mengetahui sesuatu mengenai sifat kemuliaan, yakni pemaafnya Allah Ta'ala, yang tidak diketahui oleh para nabi dan orang-orang yang soleh? Orang soleh dulu tak tahu ke sifat Allah Ta'ala pemaaf, sehingga mereka duduk dalam keadaan takut, gerun, nak buat ibadat tapi takut tak terima. Jadi takkanlah orang kemudian lebih tahu daripada orang dulu, kan? Sekiranya semua perkara boleh diperolehi dengan impian dan angan-angan, kenapa pula mereka di zaman dahulu berpenak lelah melakukan ibadat dan sentiasa menangis ketakutan terhadap Allah Azza wa Jalla? Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama At-Taibin, orang-orang yang bertaubat, Kitabul Buka, Ibnu Abid Dunya, banyak kitab dia. Kitabul Khawf, nama dia pun Ibnu Abid Dunya, cucu dunia, nama dia. Tapi dia punya kitab-kitab dia semua menjurus ke arah ni, masalah hati belaka, masalah ibadat. Bukankah disebabkan angan-angan tersebut maka Allah Ta'ala mencela ahli kitab, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya'khuzuna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini sambil berkata akan diampunkan kelak dosa-dosa kami. Ini semuanya angan-angan. Buat maksiat nak suruh Tuhan ampun, lah. Orang yang sudah terjebak itu lain. Tapi kalau nak buat maksiat mengharapkan keampunan, kita kata sangat jauh. Penggunaan ayat itu salah. Surah Al-A'raf 169. Orang yang terpelaya dengan kebaikan atau kesolehan nenek moyangnya, dia seharusnya mengenangkan kisah Nabi Nuh AS bersama dengan anak dia. Ada setengah ahli tafsir kata anak dia nama Kan'an. Tulis nama anak tu. Kau boleh cucu saya dua, jangan ada buah nama Kan'an ni. Ini budak tak dengar kata ayah ni. Nabi Ibrahim bersama dengan bapak dia. Ada kata Azar, kan dalam Quran nama Azar tu. Kalau Azar saja ada tak? Azar. Jangan buat nama tu. Itu pembuat berhala zaman Nabi Ibrahim. Ada kata ayah dia, ada kata pakcik dia. Pas satu je kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibunya. Dan kisah-kisah Nabi yang lain. Contoh sifat terpedaya yang hampir serupa ialah orang yang melakukan maksiat dan juga ketaatan. Dia ada dua tempat ya ni. Dua versi. Tadi maghrib tadi ada di masjid. Masya Allah. Pukul 10 malam, dia pula di atas petah lompat. Lagu mana jadi ni? Maksiat yang dilakukan adalah lebih banyak, sedangkan mereka menyangkakan sebaliknya. Contohnya ialah seorang dari mereka bersedekah sebanyak 1 dirham, sedangkan dia sendiri telah merampas harta yang berjumlah berlipat kali ganda dari itu. Jadi bagi duit sedekah, mana kita kata RM100, yang dia curi duit orang juta-juta. Bahkan mungkin sedekahnya itu ada dari harta rompokan itu juga. Duit sedekah buat duit orang dah. Namun begitu, dia masih bersedekah dan berharap mendapat keampunan dengan sedekahnya itu. Ia tidak ubah seperti seorang yang meletakkan 1 dirham pada salah satu piring timbangan dan 1000 dirham pada piring timbangan satu lagi, lalu berharap agar piring timbangan 1 dirham itu lebih berat dari 1000 dirham. Tak mungkin berlaku macam tu, kan? Itu dia panggil tidak seimbang. Tidak seimbang. Di kalangan mereka juga ada yang terpedaya kerana menyangka bahawa ketaatan yang mereka lakukan itu adalah lebih banyak daripada maksiat-maksiat yang dilakukan. Kita ni orang ahli taat ni, kan? Majlis zikir ada, majlis selawat perdana pun dia ada, semua tempat dia ada lah, kan? Perkara ini berlaku kerana mereka hanya menghitung kebaikan tanpa menghitung kejahatan atau dosa yang dilakukan.
Keadaan ini samalah seperti seorang yang meminta keampunan dari Allah Ta'ala dengan beristighfar dan bertasbih kepadanya sebanyak 100 kali setiap hari. Kan dia baca dalam hadis tu, Nabi kata siapa baca subhanallah bihamdi 100 kali, dihapuskan dosanya seperti boleh di lautan. Siapa dia baca 33 tasbih tu lepas solat kan, dihapuskan dosa dia walau banyak di lautan. Dia kata tak ada dosa dah, kita clear belakang dah. Apa susah lagi? Tetapi dia menghabiskan sepanjang harinya dengan mengumpat orang Islam dan bercakap dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sama kuat yang mulut dia tu. Zikir pun kuat, mengumpat pun kuat. Nah, ini bahaya ni. Dia hanya melihat kelebihan beristighfar dan tasbih, tetapi pada masa yang sama tidak melihat hukuman atau akibat daripada dosa mengumpat dan percakapan dalam perkara yang ditegah. Ingat. Jadi kita kena ingat dua-dua. Dosa mengumpat bahaya, kelebihan zikir kita kena ingat. Jadi bila ingat kelebihan zikir, banyakkan zikir. Ingat dosa mengumpat, stop terus. Jadi kalau masalah kita ini, kita suka kepada fadailul a'mal kan. Oh, hadis fadilah, hadis fadail, serangat baca. Payah baca. Jadi kita hari ni pun suka post hadis-hadis kelebihan zikir. Memang nampak ramai orang minat benda tu. Tapi kalau tak buat dosa-dosa ni, tak berapa popular. Sebab ini menakutkan. Jadi sedangkan kita kena perlu seimbang di antara dua tu, kena seimbang. Dosa dengan pahala tu, zikir dengan larangan tu kena ada. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, saya sekarang ni sedang baca kitab Riyadhus Salihin, akhir bab kedian dah. Tajuk dia dalam perkara larangan. Sudah hampir ke 40 CD dah. Baca 2-3 hadis sekali baca, benda-benda yang dilarang. Oh, banyak sekali. Jadi orang tak minat lah tu. Kalau kita baca bab zikir, suka lalu. Sebab zikir ni tak sentuh perasaan orang, tak apa ni, tak menyentuh peribadi orang. Dah. Faslun al-ightiraru waqi'un bil ulama'i wal 'ubbad. Allah. Ini fasal pada menyatakan ghurur, golongan yang terpedaya itu berlaku di kalangan ulama dan ahli-ahli ibadat. Kalau ghurur kepada ahli-ahli maksiat itu menasabah logik dengan dia. Tapi ini kita minta selamat dengan Allah Ta'ala. Para ulama, para pendakwah, ustaz-ustaz kita ni, pendokong-pendokong ahli sunnah, pendokong apa saja pun, ghurur berlaku. Jadi sifat terpedaya ini pada kebiasaannya berlaku kepada 4 golongan. Tanda sini. Golongan yang pertama, ulama, orang-orang ada ilmu. Yang kedua, ahli ibadat. Biasanya ulama ni, ahli tasawuf ni, kalau dia beza dua ni, maknanya ulama ni orang ada ilmu, ahli ibadat ni orang yang tidak berilmu tapi ibadatnya kuat. Oh, kalau tengok zikir dia jangan main, ribu-ribu juta satu hari. Yang ketiga, ahli sufi. Ahli sufi ni ada, kita tengok lepas ni Syekh kata, saya pun tak berani nak kata ahli sufi ni. Jadi kadang-kadang orang marah, dia kata tak mahu tasawuf dah tu. Dah, kita semua ni ahli sufi belaka ni buat kita. Dah, ahli sufi sebagai sufi mengikut apa yang disebut oleh imam yang besar ahli tasawuf seperti Junaid al-Baghdadi. Dia kata amalan kita ni tak lagi daripada Quran dengan hadis. Itu ya. Lebih-lebih pada tu tak ada. Jadi kita ahli sufi situ kita ni. Yang kelima, dan hartawan. Kita ni tuan-tuan puan-puan ni orang banyak harta belaka ni. Ya, tengok kita ni termasuk dalam terpedaya ke tak terpedaya. Ya, nak kata ada orang kata saya tak banyak ke tak, banyak tak banyak pun kalau harta duit kita tu tak habis nak makan belaka. Betul tak? Tak habis nak makan, mungkin orang tak makan, acuk boleh makan. Tak cukup-cukup dia ni. Kita masuk kepada golongan yang pertama. Golongan yang pertama terpedaya siapa? Iaitulah para ulama. Golongan ulama. Mana orang ulama ni orang-orang ada ilmu. Tidaklah ulama besar pun. Zaman kita nak cari ulama payah dah, tapi sekurang-kurangnya orang belajar, orang ada ilmu. Kalau bagi Quran tu dia boleh baca. Bagi hadis boleh syarah, kan? Bagi mikrofon boleh bercakap. Itu dia panggil orang para ulama. Jadi mereka yang terpedaya di kalangan para ulama terbagi kepada beberapa kumpulan. Kumpulan yang pertama, mereka yang telah menguasai ilmu-ilmu syariat dan naqli. Naqli itu maknanya ilmu-ilmu ilmu akal, maaf, bukan naqli. Ilmu syariat dan ilmu akal. Kalau naqli itu biasanya Quran hadis, hanya akal ni mana ilmu pemikiran. Tetapi cuai dan tidak memelihara anggota badan dari melakukan maksiat ataupun beriltizam, komitmen dengan ketaatan. Ilmu ada, tak beramal. Itu mudahnya.
Mereka telah terpedaya dengan ilmu yang dimiliki. Mereka menyangka diri mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Sekiranya mereka merenung dengan pandangan mata hati, mereka akan mengetahui bahawa tujuan ilmu muamalah. Muamalah di sini bukan muamalah bank. Muamalah ini membersihkan hati ialah untuk diamalkan. Kalau setakat boleh masyhur je, saya hari ni alhamdulillah dah khatam 3 kitab tasawuf. Sudah naik makam martabak yang ketiga. Tinggal 4 martabak lagi tak naik. Dan dia dalam tasawuf ni ada martabak 7. Kita kena ada level juga. Ini pokok kita ni, pokok level makan martabak je baru ni. Dah ada naik martabak baru ni. Dah, orang suruh maya sunat 12 rakaat pun tak apa nak lekat. Nak naik martabak lagi mana? Kau lekat dah? Berapa buah banglo dapat bulan ni? Nak tanya pula tak? Bulan depan kita nak buat checklist pula. Berapa buah banglo dapat? Kan 12 rakaat satu hari tu dapat rumah. Projek mega kita tu. Berapa orang yang naik tarah? Letih dah. Ni nak patut nak naik martabak lagi mana? Jadi, mereka menyangka dia ada kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dia. Amalnya tidak. Mereka tidak memiliki apa-apa kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Surah Asy-Syams ayat 9. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak menyatakan berjayalah orang-orang yang belajar bagaimana cara menyucikan jiwa. Di kita hari ini termasuk di kalangan orang yang cuba nak belajar nak menyucikan jiwa. Kan kita tahu belaka dah sifat-sifat mazmumah, sifat mahmudah. Jadi alhamdulillah, untuk maklumat pada jemaah, saya sudah nak tambah satu lagi subjek baru di Masjid Negara pagi Sabtu 8.30, kitab penawar bagi hati. Ni kitab baru ni. Jadi kita boleh tambah satu lagi sebab kitab ni sangat penting bagi saya di saat kita nak membersihkan hati kita. Kitab ni pun termasuk dah ni. Cuma ni panjang lagi, tu pendek sikit. Jadi jika syaitan mengelirukannya dengan membaca dan menyebut berkenaan kelebihan-kelebihan ahli ilmu, syaitan mari baca. Orang ilmu ni kalau dia berjalan, malaikat rendah sayap. Hayawan-hayawan dalam air semua berdoa ke dia. Dah apa lagi awak nak? Bangga dia. Kan? Dan menyebut berkenaan ilmu, dia perlu mengingati kisah yang berlaku kepada orang alim yang jahat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Maka bandingannya orang yang diberikan pengetahuan berkenaan ayat-ayat Allah Ta'ala. Orang ada ilmu lah ni, ustaz-ustaz pendakwah kita ni, adalah seperti anjing. Saya tak jumpa lagi bahasa kasar yang digunakan oleh Allah Ta'ala seperti bandingan pada orang ahli ilmu dengan anjing. Ini berat sekali. Jika engkau menghalaunya, dia mengholorkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya, dia juga mengholorkan lidahnya termengah-mengah. Maknanya puak-puak ni apa dia pun bercakap je boleh, beramalnya tidak. Ini berat kita. Suratul A'raf 176. Ingat juga firman Allah Ta'ala, kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang pikul, bawa ilmu tapi tak beramal, samalah seperti dongki, keldai yang memikul bendela kitab-kitab besar. Dongki kat zaman dulu tak ada lori, dia lah duk pikul kitabnya. Pikul kitab juga pagi gelap, peluh sampai kaki kata orang. Dia baca dongki, sedangkan dia tidak mengetahui kandungannya. Jadi kita bimbang hari ni. Hari ni saya tengok jemaah kita ni, ahli ni, asal kau jual kitab beli belakang. Beli kitab Fathul Bari tu 20 jilid tu beli. Saya kata, dia beli hadis 40 dulu. Dia mari tanya saya, ustaz, saya nak beli kitab ni. Kata, mari rumah awak besar. Dia kata, besar untuk koleksi dipersilakan. Tidak jadi masalah. Padahal dia letak benda lain tu baik, dia letak kitab kan. Kalau kita sekali-sekala kita pergi ziarah rumah dia, boleh tumpah baca. Jadi kita kena tengok, jangan duduk main kamasalil himar begini. Yang kedua, golongan yang kedua, mereka yang telah menguasai ilmu dan amalan yang zahir. Tadi ilmu tak beramal langsung. Ini peringkat baik sikit. Yang zahir sudah ada, solat dia cukup, alhamdulillah. Dan bahkan kita dengar, tengok ustaz-ustaz kita ni, Masya Allah, dalam bab solatul jamaah, Allahu Akbar, tak pernah miss. Memang malu kita nak tengok dia sekali-sekala masbuk tak berlaku. Subhanallah, hebat orang. Tetapi mereka tidak memeriksa hati-hati mereka
dengan teliti dalam usaha membersihkannya daripada sifat-sifat tercela seperti takabur, dengki, hasad, riya, mengejar ketinggian dan kemasyhuran. Ini pula main ikut dalam pula ni. Jadi penyakit dalaman. Mereka hanya menghiaskan diri secara luaran tanpa menjaga dalaman. Mereka juga lupa kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras dan banyaknya harta yang kamu ada, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Golongan ini tekun beramal, tetapi tidak menjaga hati. Amal kuat tapi dalam hati rusak. Sedangkan hati adalah punca segala-galanya. Ini kerana golongan yang akan selamat dari azab Allah pada hari kiamat ialah mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Bandingan kumpulan ini adalah seperti seorang laki-laki yang menanam suatu tanaman yang tumbuh bersama lalang yang menjadi parasitnya. Kita tanam sayur, lalang pun naik juga. Apa nak buat? Dia disuruh mencabut lalang tersebut, tetapi dia hanya memotong bahagian atas dan tepinya dengan meninggalkan akarnya. Akhirnya akar umbi lalang itu tetap kekal dan semakin kuat. Jadi, ibarat kata, orang yang buat ibadat zahir tak jaga dalam ni, seperti kita hanya patahkan ranting-ranting, tapi dia punya asas, tunggu dia ada kat dalam. Ini bahaya ke tidak? Sangat bahaya ni. Golongan yang ketiga, mereka yang mengetahui bahawa sifat ini adalah penyakit hati yang tercela, tetapi disebabkan sifat ujub. Ingat balik, kita belajar dulu. Apa dia makna ujub? Bangga diri, rasa diri comel. Itu ujub ni bang. Rasa diri sempurna. Mereka menyangka bahawa mereka bebas dari sifat tersebut, bahkan menganggap bahawa mereka tidak akan diuji oleh Allah dengan ujian tersebut, kerana mereka adalah golongan istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka menyangka hanya orang awam sahaja yang akan diuji dengan sifat tersebut, bukannya orang berilmu seperti mereka. Dia tahu dah semua penyakit tu, tapi terpedaya juga konon-kononnya mereka ni orang hebat. Oleh sebab itu, apabila wujud perasaan takabur dan cintakan kedudukan dalam hati mereka, seorang dari mereka akan berkata, ini bukan takabur, tetapi keinginan untuk memertabatkan agama. Hebat dia ni. Menzahirkan kelebihan ilmu dan menentang golongan bid'ah. Jadi saya ni tak apa dah, bagi dia halal dah masjid tu untuk dia pergi cerita orang. Jadi hari mai ni berapa banyak dah orang-orang duk cerita, penceramah, pendakwah mari kerja dia duk menyesatkan ulama tu, ulama ni. Alim neraka belaka hak lain tu. Jadi sekiranya aku memakai pakaian tidak seberapa dan duduk di majlis yang tidak dipandang orang, tentu musuh agama akan menghinaku. Jadi dia royak pakaian dia, penampilan dia pula. Mereka sudah tentu amat gembira jika dapat menghinaku. Hinanya aku bermakna hinalah Islam. Dia sebenarnya lupa maksud sebenar perkataan terpedaya, yakni al-ghurur. Semua kata-kata di atas merupakan pengaruh daripada iblis terhadap dirinya. Ini terbukti kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya amat tawaduk dan mereka lebih selesa hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Jadi kita ingat gitulah. Kalau ni pakaian-pakaian pula, kita ni kadang-kadang bukannya nak makan sangat pakaian pelik-pelik ni, tapi bila terjebak dengan program reality dia panggil. Ustaz kena pakai baju hok jalu-jalu. Allah letih ustaz. Ustaz kena pakai begini-gini. Pakai juga kita. Hak juru make up ustaz pun ada TV, make juga mari make up. Allah agak penat. Betul tu. Pasal tu saya pergi baru ni ada satu kes TV kata jangan ambil gambar ustaz tu nyanyi dia. Kalau orang viral kan, ditularkan, jatuh standard. Jadi waktu saya nak pergi itu, dia kata saya tengok tempat make up ni perempuan belakang, kata ni bahaya ni. Kalau sekali dia senek gambar ni, jatuh down aku bang. Dia kata tak, kita ada laki-laki. Kata mana ada. Tengok dalam cermin itu semua wanita belakang. Dia pun panggil Abdullah ke laki-laki. Bunyi jawab dalam tu, ya. Kata marilah Abdullah pun tak apalah, saya betul tidak wanita. Kena ke hak jenis dua alam. Boleh kita hak tu. Jadilah selamat jugalah daripada
Macam-macam jadi ni. Ini kadang-kadang benda-benda lagu ni kita kena ambil kira. Orang-orang yang penerbit ni dia kira nak sesama masalah dia ya. Jadi kalau ustaz tu lah kena pertahankan prinsip. Jangan dibiarkan orang-orang jahil menguasai kita. Diceritakan bahawa ketika Sayyidina Umar bin Khattab memasuki kota Syam, Damsyik Nur, Syam, dan berhadapan dengan sebuah kolam air. Kolam air ni, beliau turun dari untanya lalu menanggalkan kedua khufnya, kedua lipa dia, kasut dia, dan memegangnya. Kemudian beliau mengharungi air itu bersama dengan untanya. Pada ketika itu Abu Ubaidah berkata kepadanya, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang menggemparkan penduduk bumi ini. Pelik ni, khalifah turun, patut orang lain yang pergi ambil kasut dia tu dan tarik unta dia masuk dalam air. Ni dia sendiri tolak tarik unta dia. Umar. Siapa dia Umar ni? Orang mana dia ada peduli dengan dunia ni, Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menepuk tangannya ke dada Abu Ubaidah. Umar kata, ya Ubaidah. Umar kata apa kepada Ubaidah? Oh, aku lebih suka kalau orang lain berkata demikian. Umar kata, kalau orang lain kata lagu ni Ubaidah, boleh faedah dah. Tapi tak ada. Ubaidah ni sahabat besar. Abu Ubaidah ni dikenali dengan nama Amin. Nabi kata, pemegang amanah bagi umat ini Abu Ubaidah. Nama dia Amir Ibn Jarrah. Tulis nama tu. Kan boleh hana pula tanya ustaz pula nak buat nama berapa. Dia orang beri nama tidak nak tulis. Ini masalah kita tak tulis. Amir bin Al-Jarrah. Al-Jarrah tu sahabat lah, ambil nama Amir. Gelaran dia Abu Ubaidah. Nabi gelarkan dia ni Amin Hazil Ummah. Orang yang paling amanah umat ini Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah ni gubernur di Syam. Bila dia tengok Sayyidina Umar buat benda pelik ni, dia kata, Umar pelik ni buat kerja pelik lagu ni. Khalifah turun jalan kaki gini. Tak. Jadi Sayyidina Umar jeling kepada Abu Ubaidah, dia kata, laukan ghairuka. Kalau orang lain cakap lagu ni Abu Ubaidah, boleh jadi kena sebiji dah. Tapi tak ada sahabat besar juga cakap. Umar kata apa? Sesungguhnya kamu dahulu adalah sehina-hina manusia. Lalu Allah muliakan kamu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu mencari kemuliaan selain dari apa yang dibawa oleh Nabi, Allah akan menghina kamu. Subhanallah. Kita nak minta mulia dengan bukan daripada jalan Nabi, hina kita. Jadi Umar kata, pelik apa kak? Aku nak jalan kaki ke nak apa? Dalam riwayat yang lain, ketika beliau memasuki Syam, orang ramai menyambutnya dalam keadaan dia masih menunggang untanya. Dia tengah naik unta, orang mari sambut dia. Lalu dikata kepadanya, alangkah baiknya kalau tuan menaiki kuda Birzaun. Kuda Birzaun ni mana kuda VIP lah. Tokarlah saya nama naik unta ni, naik kuda ke. Baru sesuai dengan khalifah kan. Untuk berjumpa dengan orang ternama nanti. Nak pergi jumpa dengan VIP room nanti, pakai hak comel sikit. Lalu Umar berkata, pergi dari sini. Mau pergi? Nasihat tak betul ni. Sesungguhnya setiap perkara itu dari sana, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Jadi, maknanya benda ni kerja Tuhan belaka. Allah Ta'ala nak naik kita bukan sebab unta, bukan sebab naik motosikal, bukan sebab naik kereta. Tapi Allah nak naik darjat kita dengan sebab Islam. Umar kata, beri laluan unta aku nak lalu. Tepi. Pengawal-pengawal jangan kacau. Buka pintu. Suatu yang menghairankan apabila terdapat seorang yang terpedaya mencari kemuliaan duniawi dengan pakaian yang mewah, kenderaan yang hebat dan sebagainya. Apabila terlintas di hatinya perasaan riya, dia akan mentakwilkannya dengan berkata, tujuan aku melakukan ini ialah untuk memperlihatkan ilmu dan amal, supaya orang ramai mengikutiku dan berminat dengan ajaran agama. Jadi kita nak mengajar apa, kena guna kereta besar juga, biar orang kagum dengan kita. Biasanya awak kerja lagu ni siapa? Ahli-ahli skim cepat kaya, MLM. Duk tayang kereta dia hari-hari. Rupanya kereta pinjam. Pinjam. Dan dia punya downline upline dia tu, dia nak main tengok. Dia ada target tu. Kalau mu tak boleh bayar sekian-sekian, kereta ni kena tarik. Tu yang kerja siapa 85, 81 tu. Ingat dah dia punya mazhab. 85, 81. Kalau ada kereta lagi tu dia tu. Tahu mana 85, 81? Ni bukan 708 di restoran tu. 85, 81 ni maknanya dia punya aktiviti perniagaan dia ni, keluar pukul 8 pagi, balik 5 petang. Keluar 8 malam, balik pukul 1 pagi. Pasal nak cukup BMW 7 siri. Baru jadi.
Jadi kalau ustaz itu tak apalah, dia kerja dunia dah. Tapi kalau ustaz bekerja lagu ni juga, masalah kita. Jika benar niatnya itu, dia tetap akan gembira apabila orang ramai mengikuti orang lain, sebagaimana gembiranya dia apabila mereka menjadi pengikutnya. Ini kerana sesiapanya niatnya untuk membetulkan masyarakat, dia tetap gembira dengan kebaikan akhlak masyarakat tersebut, walau melalui siapa pun. Tak kira lah, yang penting masyarakat kita baik, siapa dia yang bagi tahu, kita gembira. Hai, kenapa tak lalu ikut saya? Tak, lah, kita mengatakan jangan. Demikian juga jika ada di kalangan mereka yang mendampingi sultan atau pemerintah, berbuat baik kepadanya agar pemerintah mengasihinya, memuji dan menunjukkannya sifat rendah diri di hadapannya. Duduk depan pembesar ni kok, baca sajak, baca syair kita tak puji bos-bos itu orang-orang besar ni. Jadi apa jadi? Kemudian berkata, dia punya hujah. Tujuan aku hanya untuk memohon pertolongan bagi pihak seorang Islam atau untuk menghindarkan kemudaratan darinya. Jadi saya rapat dengan dia, ni tujuannya nak suruh dia tak kacau Islam lah. Sedangkan Allah mengetahui sekiranya sebahagian sahabatnya lebih diterima dan mendapat reaksi positif daripada pemerintah, pasti sukar untuk dia menerima kenyataan tersebut. Jadi orang ni kalau mari orang lain pula potong kiu dia, dapat kedudukan juga, dia pula sakit hati. Dia pula sakit hati. Jadi mereka terus terpedaya sehingga mereka tergamak mengambil harta kurniaan sultan, sedangkan ia daripada sumber yang haram. Jadi maksud saya sultan sini bukan tuanku kita ni, kan? Sultan ni dalam kitab. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Dia kata menghina sultan pula, mahkamah lah kita kan. Jadi maksud sultan di sini dalam kitab ni. Cerita dalam kitab. Mereka berkata, harta ini tiada pemiliknya. Oleh itu ia adalah untuk kepentingan seluruh orang Islam, dan kamu adalah salah seorang pemimpin mereka. Dengan itu dia telah merubah kedudukan sebenar harta tersebut berdasarkan pandangannya demi kepentingan dirinya sendiri. Mungkin dia seorang daripada pembohong apabila dia menyatakan bahawa harta itu bukanlah kepunyaan sesiapa. Kepunyaan siapa? Apa harta negara tu? Kalau hak zakat, harta orang miskin, mana tak ada tuan. Ini kerana asas kepada perkara ini harta tersebut telah bercampur aduk, dan itu tidak menghalang dia menjadi haram, dan dia pula mungkin mengetahui siapakah tuan harta tersebut. Yang ini golongan yang ketiga ni, setakat mana di sana buat ibadat dah. Ada juga tapi ada sifat yang pelik-pelik ni. Kumpulan yang keempat, mereka yang telah menguasai ilmu pengetahuan dan telah dapat membersih harta, serta menghiaskan diri mereka dengan ketaatan. Jadi mereka juga begitu teliti untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat riak, hasad dengki, takabur dan lain-lain. Tetapi ada lagi, ni godaan. Tetapi jauh di sudut hati masih terdapat godaan syaitan dan mainan jiwa yang masih tidak disedari, dan mereka cuai untuk menyucikannya. Sekali-sekala dia mari lintasan-lintasan buat benda hati. Oleh kerana itu, kamu dapati seorang di kalangan mereka berjaga pada malam hari, dan di waktu siangnya gigih mengumpul ilmu, menyusun dan memperelokkan bahasanya. Dia melihat bahawa yang mendorongnya untuk berbuat demikian ialah keprihatinannya yang tinggi untuk memertabatkan agama Allah, sedangkan mungkin tujuan sebenarnya ialah agar dia sentiasa diingati dan menjadi masyhur serta dikenali ramai. Selebriti lah kata orang. Ini bahaya. Jadi hak ni kecil je. Gangguan syaitan mari agak ujung dah ni kan. Sebab nak kemasyhuran, hasad dengki, apa-apa tak ada berlaku dah. Tapi ada lagi benda-benda yang tak selamat. Justru dalam karangan yang dia buat, mungkin dia akan memuji dirinya, sama ada secara tersurat dengan ungkapan yang paling panjang, atau secara tersirat dengan mengkritik karangan orang lain yang menunjukkan bahawa dia lebih baik dan lebih berilmu. Tulisan saya ni tak pernah ditulis oleh orang lain. Jadi sedikit naik sikit lah. Nah, orang lain tu tak lengkap. Hak saya ni hak kemah. Pula perkara ini seumpamanya adalah merupakan kecacatan hati yang sukar disedari, melainkan golongan yang cerdik dan kuat jiwanya, baru dia boleh scan. Bukannya orang yang lemah seperti kita. Namun begitu, setidak-tidaknya seseorang insan itu perlu mengetahui kecacatan yang ada pada dirinya
dan berusaha untuk memperbaikinya. Sesiapa yang merasa gembira kerana amalan kebaikannya dan berduka cita kerana memikirkan amalan kejahatannya, kedudukan itu mempunyai harapan. Jadi kalau kita masih lagi sedih dalam keadaan tersebut, jadi dia mengatakan, Tuhan Syekh kata kita ni ada harapan nak jadi orang yang baik, kan? Sebaliknya, orang yang sentiasa memuji diri dan mendakwa dialah yang terbaik, sebenarnya ini adalah sifat gurur yang menimpa golongan yang sudah berjaya memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau itulah yang berlaku kepada golongan tersebut, maka bagaimana pula yang akan berlaku kepada golongan yang hanya berpada dengan ilmu yang tidak berguna dan meninggalkan ilmu-ilmu yang penting dan berguna kepadanya. Mana kalau orang hebat-hebat pun masih lagi terjebak, terperangkap dengan perkara ini, jadi apa lagi kita yang lemah-lemah ni? Di kalangan mereka ni orang ada ilmu ni, kategori ilmu ni, ada yang hanya mementingkan ilmu-ilmu fatwa yang berkait dengan hukum hakam yang melibatkan pertikaian antara manusia. Jangan main ni. Tengok ni, Kitab Al-Mukhtasar. Jadi kejadiannya duduk main waktu biar fatwa yang pelik-pelik saja tak? Ada nama kitab pun. Di samping mereka membincangkan secara terperinci berkenaan hubungan muamalah harian antara sama manusia, demi kepentingan hidup, dalam keadaan demikian mereka mungkin terleka untuk melaksanakan amalan-amalan yang zahir, dan di waktu yang sama mereka melakukan beberapa perkara maksiat seperti mengumpat, melihat perkara-perkara yang haram, dan pergi ke tempat yang ditegah. Mereka juga tidak menjaga hati mereka dari perasaan takabur, dengki, riya dan semua perkara yang membinasakan. Sebenarnya mereka ini telah terpedaya dari dua aspek, iaitulah aspek amalan dan ilmu. Jadi dia rasa dia ada ilmu, tapi duk sibuk dengan fatwa-fatwa saja, hukum hakam saja, tak sibuk dengan perkara-perkara yang terlibat dengan hati. Contohnya, ni ada contoh sini. Keadaan mereka samalah seperti seorang pesakit yang mempelajari kaedah membancuh ubat. Pandai belakang dah kita ni. Dah. Akar kayu tu ngaji dah kita. Bukan mengaji dengan orang biasa, ni mengaji dengan orang asli tu. Mana? Dia sibuk mengulang kaji dan mengajarnya kepada pesakit-pesakit lain, tetapi dia sendiri tidak memakan ubat. Sibuk dia baca ubat, dia tak pernah minum air tu. Kalau dia minum, dia pun tak buat lagi tu. Pahit akar kayu ni. Bahkan bandingan mereka adalah seperti seorang yang punya penyakit radang paru-paru yang menunggu saat kematiannya, tetapi sibuk belajar tentang ubat untuk mengatasi masalah istihadah. Kalau masalah istihadah, masalah penyakit perempuan tu, keluar darah tak ikut waktu. Jadi patutnya dia pergi belajar paru-paru lah. Dia sibuk apa dengan darah orang tu. Ini sifat terpedaya yang sangat dahsyat. Jadi kita ini pun, kita ni ada masalah apa? Masalah hati yang masalah, tapi kita duduk sibuk pergi belajar benda-benda lain yang tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Mereka terpedaya kerana mendengar nas-nas Al-Quran dan hadis yang menyanjung tinggi ilmu al-fiqh. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahawa maksud fiqh di sini ialah memahami ilmu yang berkait dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah maknanya mengenali Allah, dan mengetahui sifat-sifat Allah yang boleh menimbulkan rasa takut dan mengharapkan kepadanya, agar hatinya sentiasa takut dan sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini para jemaah, kalau sibuk, kalau bincang bab sifat Allah, bukannya nak beramal dengan sifat-sifat Allah tu, tapi sibuk dengan nak cari lagu mana sifat Allah. Ini yang jadi masalah kepada kita, maka timbullah perbalahan masyarakat. Firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. Jadi, ni orang nak pergi jihad ni. Jadi saat jatuh kampung ni, jangan semua pergi jihad, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka
Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah Azza wa Jalla. Surah At-Taubah ayat 22. Apa dia maksud dia? Maksudnya ilmu yang boleh memberi peringatan kepada manusia bukanlah ilmu fiqh ini sahaja. Kerana ilmu fiqh mengajar manusia untuk menjaga harta dengan kaedah muamalah, halalnya, haramnya, dan juga untuk menjaga badan dengan harta yang ada, serta mencegah dari berlakunya pembunuhan dan kecederaan. Itu kerja ulama fiqh. Betul dah tu. Kerja ulama fiqh ni mati orang, hidup orang dah. Tidak mati orang, hidup orang dah. Lepas kahwin, baik masuk fiqh jenayah, orang ni kena bunuh, orang ni kena pancung, itu mati orang dia panggil. Jadi harta merupakan alat di jalan Allah dan badan pula adalah tanggungjawabnya. Ilmu pengetahuan yang penting ialah mengetahui cara bagaimana mengatur langkah di atas jalan atau landasan yang diredai oleh Allah dan menyucikan jiwa daripada sifat-sifat tercela yang menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dipanggil, kita belajar fiqh tu kena belajar. Kalau tidak, macam mana nak bersuci, macam mana nak solat, macam mana nak taharah, kan? Macam mana nak zakat. Tetapi itu satu sudut ilmu. Jadi ilmu tu ada 4 bahagian. Jadi yang satu lagi, sudut yang besar yang kita belajar, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu penyucian jiwa. Ini semua ni ilmu yang sangat sangat penting. Bandingan orang yang hanya berpegang dengan ilmu-ilmu fatwa sahaja adalah seumpama seorang yang belajar berkaitan haji. Dia nak pergi haji ni, orang musafir ni kan, nak musafir, travel ni, tetapi hanya belajar tentang cara-cara menjahit bekas air dan khuf untuk dibawa semasa mengerjakan ibadat haji. Jadi dalam kumpulan kita ni kena ada orang pandai menjahit, kena ada orang pandai masak. Jadi dia duk belajar jahit saja ya, pasal nak pergi haji. Tidak dinafikan bahawa bekalan air penting, tetapi ia tidak berkaitan langsung dengan ibadat tersebut. Tak ada. Jadi bak jahit tu lain, bak nak pergi haji lain. Jadi kena belajar semua. Di antara golongan ini juga ada yang hanya mengambil berat berkenaan ilmu khilaf mazhab. Bagi dia panggil fiqh pak mazhab. Khilaf tu khilaf ni, khilaf belaka. Dengar dekat cerita kita ulama khilaf, seorang tu mengaku dia tu pandai bab khilaf. Kalau tanya dia, apa hukum? 2 pandangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi orang kata pandai sungguh lawak ni, kan? Jadi orang pun nak test dia, betul ke pandai dia ni? Tuan, saya nak tanya, Allah Ta'ala ada ke tak ada? Dia kata 2 pandangan juga. Kata khilaf molek dah lah, 2 pandangan juga. Orang Islam kata ada, yang kafir kata tak ada. Jadi kata orang alim molek lah awak ni. Bak khilaf ni, khilaf belaka, tak ada benda tak khilaf, kan? Jadi ada di golongan ini hanya mengambil berat berkenaan ilmu khilaf mazhab. Dengan itu mereka hanya mempelajari cara atau kaedah debat supaya hujah diterima dan cara bagaimana mematahkan hujah, menutup mulut pihak lawan, serta sanggup menolak kebenaran demi mencapai kemenangan. Keadaan golongan ini lebih teruk daripada semua golongan yang disebut sebelum ini. Semua perdebatan yang mendalam dalam bidang fiqh adalah perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh golongan yang terdahulu, oleh golongan ulama salaf. Kita bukan tak boleh berbincang, munaqashah, masalah itu penting. Tapi siapa mereka kira nak berdebat ya kita ni. Ini kerana dalil-dalil hukum yang menjadi rujukan sesuatu mazhab ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ilmu-ilmu hilah dalam debat, sama ada cara mematahkan hujah atau mengubahnya, hujah lawan menjadi hujahnya, atau mengenal pasti istilah dan susunan hujah yang rosak, atau ilmu kemahiran berpindah hujah untuk melirukan pihak lawan, semuanya dicipta semata-mata untuk kemenangan dan kemantapan hujah. Tulis nama satu ilmu dalam bahasa Arab ni, dia panggil ilmu al-munazarah. Ilmu al-munazarah. Saya belajar ilmu ni. Ilmu munazarah ni ada kitab. Kalau di Madinah tu ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Ilmu al-bahs wal munazarah. Ini penting. Kita duk kagum tengok Syekh Allahyarham Ahmad Deedat. Sekarang ni kita kagum dengan Syekh Zakir, kan? Sebab mereka ada orang sama-sama dengan dia tu. Ada orang tulis macam-macam dengan dia. Kalau bahasa hebat, mari bujah lah. Apa bagi duduk sama dia ni? Nak sama berapa kita?
Jadi itu dia panggil ilmu al-bahs wal munazar. Ini penting. Untuk kalau kita berdepan dengan orang-orang yang guna berhujah dengan akal macam ni. Tapi kalau tuan-tuan lagu ni, nak mengaji ni, bawa Quran hadis, pakat tunduk belakang, tak ada hujah dah. Tapi bukan semua orang tunduk kepada ni. Dia akan tanya lagi. Allah, kadang-kadang kita rasa takut bila mari orang tanya soalan. Dia mari tanya tentang sifat Allah Ta'ala. Tak? Macam mana hadis yanzilu Rabbuna tu, Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam, hadis tu kan. Dia kata lagu mana Tuhan turun. Kata kalau tanya lagu mana, bukan Tuhan dah tahu lagu mana. Ini payah nak jawab. Jadi orang lagu ni kalau nak bawa dalil, dia bawa dalil juga. Jadi kena bawa hujah-hujah yang boleh dipatahkan. Jadi contohnya kita kata, awak beriman ke tidak dengan sifat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Jadi Tuhan dengar tu setakat mana dia dengar? Oh, dengar semua. Daripada ujung dunia sampai ujung dunia, semua Tuhan dengar belaka. Bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Tuhan tahu belaka. Jadi tanya balik, awak beriman lah tu? Beriman. Ini akidah kita. Lepas tu Tuhan dengar lagu mana? Kita dengar 3 orang bercakap, bengong dah kepala dah. Tuhan dengar lagu mana? Juta-juta orang bercakap dalam masa yang sama dengan bahasa yang berbeza. Berapa juta telinga Tuhan ada. Tanya gitu, jelek mata lalu. Awak ditanya soalan. Dah, mungkin tanya soalan turun tadi buat apa? Ini dia panggil, ada kala-kalanya perlu sangat benda-benda mantik macam tu untuk diberbahaskan. Jadi kena nak belajar ilmu bahas, kita buka bab bahas pula lepas ni tak? Boleh, boleh pagelak. Ada seorang ustaz saya tu, dia bahas bab rokok haram ke halal. Dia kata kalau bahas 3 hari 3 malam pun tak habis hujah. Bisa dia bahas berhujah. Saya ingat Allah yarham bapak saya dulu, waktu Apollo naik ke bulan. Tahun berapa Apollo ni? Tanya orang hak lama-lama ni, Apollo naik bulan, tak ingat tak? Waktu 69 Apollo naik ke bulan. Jadi dia bahas bawa dia naik atau tak naik. Dia kata sekali dia masuk alik naik, benar hujah, naik ke bulan. Lepas tu tukar pula shift, tukar game pula, duduk alik tak naik pula. Lepas tu dia kata lagu mana ni, sekali boleh sekali tak boleh. Dia itu hujah. Pasal tu ilmu debat ni, ilmu bukan semua orang boleh berdebat. Kalau ada orang mari cabar kita, ustaz saya nak lawan awak berdebat, kita tak pandai dalam ilmu debat, tak usah masuk. Kalah kita nanti. Kalau kalah fitnah kepada Islam yang kita bawa. Jadi jangan pandai-pandai nak pergi debat. Pasal tu ramai anak-anak kita ni terperangkap dengan chatting ni, duduk main dalam internet, dilawan dengan orang bukan Islam. Mereka itu sudah dilatih untuk berhujah. Jadi kita ni duduk main, ayah saya kata, mak ya, ustazah Fardu'ain cakap, bukan hujah tu. Yang patut dibuat tu simple je. Jangan duduk main chatting. Jangan duduk main benda-benda yang kita bukan kepakaran dia. Jangan masuk dalam bukan bidang kita. Tak usah. Jadi tengok ni. Sibuknya apa ni? Perdebatan ini. Ini kerana dalil-dalil sudah ada, masing-masing mencari hujah kan. Yang kelima, golongan yang mementingkan ilmu cara berdebat dan berhujah dengan mengikut hawa nafsu bagi menolak orang yang menentang pendapat mereka. Ini dia panggil kumpulan debat ni. Kumpulan hujah saja ni. Memang ada pokok munazarah. Pokok mantik ni dia memang cerdik buat dia. Jadi mereka ini terbagi kepada 2 golongan. Satu golongan yang sesat, satu lagi golongan yang benar, ahlul haq. Jadi kita yang duduk di atas landasan ahlul haq ni mesti belajar ilmu ni. Kena ada wakil-wakil di kalangan kelompok kita belajar. Tapi jangan semua duduk belajar belaka. Jadi kalau pakar debat saja, tak ada kerja lagi. Sampai akhir kali berdebat sama sendiri, dah tak ada kerja, orang lain kalah belaka dah. Golongan yang sesat ialah golongan yang menyeru kepada selain dari sunnah Nabi SAW. Semudah ya. Tuan Syekh kita ni bagi hukuman yang cukup simple. Letak warna situ, tak garisan. Mana golongan yang mempertahankan hujah-hujah yang menyalahi sunnah Nabi, yang maksudnya menyalahi sunnah tu, inilah pegangan Ahlus Sunnah. Pegangan Ahlus Sunnah duduk di mana? Duduk di sunnah Nabi SAW. Manakala golongan yang benar adalah golongan yang menyeru kepada as-sunnah. Namun demikian, sifat terpedaya tidak hanya menyerang golongan sesat saja, malah turut menyerang golongan yang benar. Ini kita bimbang. Kita ni Ahlus Sunnah, pejuang sunnah, tapi duduk serang sama kita sendiri. Ustaz tu tak betul tu. Hadis yang dia baca tu betul, tapi fahaman tak betul. Dia ngaji hadis saja, pekoh tak ngaji. Pula dah. Allahu Akbar. Ada orang tanya, ustaz dulu masa PhD dulu bagi apa?
bahagian syariah, fiqh. Oh, patut tak pandai tafsir. Jadi dia kata jadi tafsir dia tidak mu'tabar lah. Walaupun kawan tu masa mengaji dulu contohnya dah. Habis ulama tafsir dia berguru. Cuma universiti ni tak ada orang pergi buat 5 tesis serentak. Kecuali nadir. Ada seorang sahabat saya dulu nama Jelani, orang Morocco. Dia bentang satu tesis di Madinah. Dia pergi daftar pada masa yang sama mesti cuti, dia daftar di universiti di negara dia. Di Maghribi, di Morocco. Akhir sekali hak Morocco dulu siap pada hak ni. Ataupun balik. Yang pentingnya dia boleh buat serentak 2 PhD. Kata masya-Allah tabarakallah. Kita nak boleh satu pun Allah orang panggil cabut ekor dah jalan dah. Sibuknya. Lepas tu lah bila timbul isu PhD baru ni orang duduk viral kata sibuk. Kata pergi buat dulu baru cakap. Kalau tak ada tak sedap cakap. Ni kan jadi guru pula ni. Guru PhD pula ni. Jadi tak. Yang pentingnya kepada mereka yang sesat. Jadi ada kalanya orang-orang yang alul haq ni pula dicabar kawan sama sendiri. Berlaku pula perdebatan sama-sama ahlus sunnah. Berlaku ke tidak? Berlaku. Jadi ada benda-benda yang kita sepatutnya tak guna senjata ini untuk kita. Kita guna untuk nak hentam orang-orang yang berlawan dengan sunnah. Tapi malangnya hari ini lebih-lebih lagi adanya alam maya ni. Kita hidup di alam ketiga kita ni kan. Orang dulu 2 alamnya, alam hidup dengan alam barzakh. Mari zaman kita ini alam maya satu lagi. Ni alam maya ni bukan alam anda. Alam anda tu buat muslimat situ tu, mazhab buat dia situ. Tidak alam anda tempat beli barang. Itu lain. Oh ni alam maya ni masalah. Jadi geng-geng alam maya ni serang sama sendiri entah bila nak akan berakhir. Memang sama-sama berguna hujah. Jadi pengikut-pengikut sendiri pun akhir duduk giling kepala ya kata bilalah asatizah ni nak bersatu. Kata tak bersatu dah kan duduk main lagu ni. Jadi kalau kita gunakan senjata yang kita ada untuk nak hala tuju kepada satu pihak saja, lemah buat tu. Ni tak tanya tala sama kita sendiri. Baik, kepada mereka yang sesat, sifat terpedaya mereka adalah jelas. Manakala golongan yang benar pula mereka terpedaya kerana mereka menganggap bahawa perdebatan itu adalah perkara terpenting dan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mendakwa bahawa agama seorang itu tidak sempurna selagi dia tidak berbahas. Dan sesiapa yang mempercayai Allah dan Rasulnya tanpa mempericikan dalilnya, maka imannya tidak sempurna. Hak ni pasal ni. Hak zaman dulu kita mengaji di kampung-kampung dulu, lain pula dia. Kalau orang banyak bertanya tu, bila ustaz dia tak boleh jawab, dia keluar fatwa. Maka sesungguhnya siapa-siapa orang yang banyak bertanya, tanda kurangnya iman. Lemah selalu. Anak murid pun tak tanya lah, faham kau tak faham, tak boleh tanya, takut lemah iman. Kuranglah iman, apa kata tak tanya. Hal ni pula ni, kalau tak boleh serang kawan, lemah kita punya. Memang saya sangat duka cita bila tengok di alam maya hari ni, pertembungan di antara sama-sama kita. Sama-sama orang yang mendukung Ahlus Sunnah ini, hak ni hidup berlawan sama sendiri. Dia panggil satu istilah baru, dia panggil tahzir. Tahzir itu maknanya mu jangan ikut ustaz tu. Tak cukup dia punya kepahaman. Ni pula tembok bagi. Mu jangan ikut dia tu. Hulu sangat tu. Jadi duk main lagu ni, akhir sekali anak murid kata, baik kita pergi majlis gendang-gendang lah, tak ada duk kata kemu aku. Selesai masalah dah. Seronok pukul 2 malam balik tidur, habis cerita. Duduk sini sakit kepala. Ini masalah kita je. Kita buat masalah kepada orang, jadi apa ni kita marah pula. Tak ada anak murid kita pergi situ lah. Ini meletih kita. Pasal tu kita tengok majlis-majlis lagu tu mendapat sambutan. Kenapa? Seronok. Seronok. Siapa tak seronok? Pak kita ni boleh nak atas petas sekali kak. Allahu Akbar. Jadi kita minta selamatlah, minta sahabat kita ni. Apa-apa yang terjadi di kalangan kita, Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita dengan sunnah yang kita perjuangkan. Demi mempertahankan pandangan yang rosak ini, mereka sanggup menghabiskan usia dengan mempelajari ilmu perdebatan dan mengkaji beberapa pegangan dan pendapat dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni maknanya ilmu yang banyak bercakap lah. Itu dipanggil ilmu kalam. Pasal tu nama dia kalam. Jadi bobot ahlul kalam ni, cuma kita jangan marah. Orang-orang dulu kenapa dia belajar mantik? Kenapa dia terjebak dengan ilmu kalam ni? Sebab ia menentang mereka, menentang Ahlus Sunnah ni golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni telah tenggelam dalam ilmu falsafah. Tenggelam dalam falsafah, dan dia sendiri tu bijak berhujah. Jadi ulama Ahlus Sunnah terpaksa kena bentar.
Imam Al-Ghazali di antara imam yang awal kan, dia masuk dalam ilmu batin, dia masuk dalam ilmu falsafah. Kemudian bila dia selesai daripada dia kaji, dia pun tulis kitab Tahafut Al-Falasifah. Mana tahafut, mana orang panggil condemn kepada produk falsafah. Dia panggil Fadaih Al-Batiniyah, membongkar kepalsuan ilmu batin ni. Jadi dia masuk dulu. Ini kita ni tak masuk lagi, lepas tu duduk bagi ke tepi jalan ni nak komen macam mana? Nah, ulama-ulama yang pertengahan yang hebat dalam bidang ini, contohnya dia panggil Syekh Ibn Taymiyah. Sebut nama ni enggak? Kakak bulu ngomong lalu ni. Ya. Ibn Taymiyah ni tulis Naqdul Mantiq, kritik terhadap ahli mantiq. Bukan mana dia tak ngaji mantiq, dia nak kritik orang, dia kena pandai dulu. Dan seorang pengkaji di Malaysia ni, dia pun tak apa suka mana, tapi dia kata ajaib wallah. Orang kata Ibn Taymiyah ni hidup dia dalam penjara ya sentiasa. Jadi ada sebab pasal itulah orang kata tak boleh ikut dia sebab dia duduk dalam penjara. Bukan semua orang masuk dalam penjara tu orang salah. Imam Ahmad di penjara, saya cerita dulu kan. Tak, betapa sedihnya kita Imam Ahmad dipukul sampai nak terdedah dia punya aurat. Kata orang dipukul Imam Ahmad tu, kalau dipukul gajah pun mati. Tapi Allah Taala beri sabat pada dia. Adakah kita nak kata Imam Ahmad tidak betul? Jadi ada orang duduk dalam penjara kerana fitnah. Dan panjanglah cerita dia. Yang pentingnya dia ni boleh tulis kitab mengkritik mantik sebab dia sudah tahu ilmu mantik. Bahkan kalau dia tengok dalam fatwa dia, yang dia sebut itu pelik-pelik. Pendapat ini adalah pendapat di kalangan sahabat, pendapat di kalangan tabi'in, pendapat di kalangan imam-imam mazhab. Subhanallah, Allah Ta'ala beri kepada dia, tak kalah dia pikul kitab-kitab dia masuk dalam penjara. Jadi ini Allah Ta'ala beri kepada orang itu, zalika fallahu yu'tihi man yasha. Jadi kita nak kata orang dulu terpaksa mengaji ilmu mantik ni sebab apa? Sebab zaman itu zaman falsafah, ahli-ahli falsafah melalui golongan geng-geng Mu'tazilah yang banyak guna akal ini, banyak duk attack kita melalui mantik, melalui falsafah. Jadi ulama-ulama terpaksa kena lawan hujah dan hujah, bukan hujah lawan akta. Nah, sekarang ni tak apa, tak ada hujah pun tidak jadi masalah. Nah, kalau tak hujah pun tak ada masalah. Kita sudah ada akta tu, akta ni, kita sudah ada RUU ni. RUU ni. Jadi banyak sangat RUU ni, sesama masalah kita. Tak boleh nak hujah, kita bawa je, tangkap je senang. Mudah. Ini masalah kita. Nah. Maka dia telah belajar ilmu kalam. Jadi belajar ilmu ni penting, dan penggunaannya ada di tempat yang kita nak guna. Tapi bagi kita orang awam ni, tak payahlah belajar. Cukup dengan kita belajar ilmu yang kita boleh kenal Allah Azza wa Jalla, boleh kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak belajar ilmu mantik ini banyak-banyak pun tidak jadi masalah. Tapi bagi orang nak masuk dalam medan ni, kena belajar. Masa itulah kita ada kuliah-kuliah, kan? Kuliah Usuluddin, ada ilmu falsafah. Itu untuk orang mengaji, pengkaji. Kita kena ada senjata, kena ada di tangan. Nanti orang serang kita, tak ada hujah. Kalah kita pula. Jadi mata mereka telah buta dari melihat kebenaran. Tidakkah mereka melihat sejarah umat Islam di kurun pertama dahulu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperakui mereka sebagai umat terbaik. Mereka mengetahui berkenaan perkara-perkara bid'ah dan nafsu syahwat, tetapi mereka tidak menjadikan agama mereka sebagai bahan untuk diperbahas dan dipertelingkahkan, serta tidak menghabiskan umur dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan perkara tersebut tidak melalaikan mereka daripada tanggungjawab membersihkan hati dan memelihara anggota badan dari melakukan maksiat. Mereka terlibat dalam perdebatan mengenai perkara-perkara agama hanyalah semata-mata untuk menyanggah sesuatu kesesatan. Seandainya mereka melihat seorang itu berterusan melakukan perkara bid'ah, mereka segera memulaukannya tanpa bertekak atau berdebat. Jadi kalaulah kita tengok orang ni buat kesesatan, nasihat pun tak dengar, kita pulau je dia. Zaman tu, zaman ini jangan cuba nak pulau. Kita pulau, dia dapat hak baru pula, lebih ramai pada tu lagi, geng-geng dia. Jadi kadang-kadang penyelesaian yang diberi itu mengikut kesesuaian. Macam nak sebut takut marah ni, puan ni. Tak sebut tak nampak dah. Dalam isteri nusyuz, dalam Quran kata apa? Mula-mula sekali, wahjuruhunna fil madaji'. Mu jangan tidur dengan dia, suami tu. Kenapa isteri tak kata? Yang masalahnya, isteri lain nak tidur, suami tu tak dengan dia tidur bilik belah. Duk kelipah mata. Ada masalah. Usama dulu
Tak jadi masalah, dia tak tidurnya hak ni, 3 lagi ada. Jadi hak ni ya duduk terpinggah-pinggah ni bila lah Cik Abang nak balik. Nak balik gua ada muat perangai pelik. Nah, sekarang ni kalau juru nak pilih mata je, rasa suami tu masalah. Dia dulu mai ketuk itu. Sorry lah yang tadi silap cakap. Pula dah. Benda kamu itu juga. Ni masalah. Jadi nak hajrul ahlul bidah, nak tinggalkan orang yang tak ada ni, di saat itu orang kuat, orang berpegang dengan sunnah. Jadi hari ni kalau kita tinggalkan, orang lain akan ambil dia. Sedangkan kita khilaf dengan dia sikit je. Boleh diperbetulkan, boleh diperbaiki dan boleh dijaga dia daripada langsung terjebak dengan ajaran sesat. Nah, ini jangan kena ingat. Jadi pasal itulah masalah tahzir. Masalah duk keluarkan kata-kata tahzir, memberi peringatan kepada orang ni. Jangan ikut zaman kita tidak ada kekuatan sekarang. Sekarang ni zaman kita nak kepada perdamaian. Zaman kita nak kepada kekuatan dari sudut dakwah. Jadi kalau kita duk marah orang ni, tahzir orang tu saja orang ni, jadi siapa yang tinggal lagi? Siapa yang tinggal lagi dalam dakwah kita ni? Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Sesuatu kaum itu tidak akan sesat setelah mendapat petunjuk, melainkan jika mereka dihinggapi penyakit suka berdebat. Ini bahaya sekali ni. Kumpulan yang ke-6, tak habis lagi kita ni. Kumpulan yang ke-6, golongan yang sibuk bergiat dalam memberi peringatan dan tunjuk ajar. Dia sibuk ni, dia panggil mau'izah. Sekarang ni orang tak panggil dah, orang panggil tausiah. Nah, tausiah ni kita pun kena tulis ceramah tak boleh dah, kena tausiah. Jadi istilah tu kena guna. Orang yang paling tinggi martabatnya di kalangan golongan ini ialah orang yang bercakap memberi tunjuk ajar berkenaan budi pekerti dan sifat-sifat hati seperti perasaan takut, al-raja, mengharapkan, sabar, syukur, tawakal, zuhud, yakin dan ikhlas. Ini nama-nama sifat-sifat yang baik. Mereka merasakan bahawa apabila mereka memperkatakan tentang sifat-sifat ini, mereka memiliki sifat-sifat tersebut dan bebas dari penyakit-penyakit hati. Sedangkan pada hakikatnya mereka tidak sedemikian. Golongan ini menyeru orang lain kepada Allah, tetapi mereka sendiri lari darinya. Mereka ini merupakan orang yang paling lalai dan terpedaya. Waktu bercakap tu sedap kan main kan? Orang dengar melilih habis air mata. Antara mereka juga ada yang terkeluar dari metod nasihat yang sebenar, sehingga kata-kata nasihat mereka dipenuhi dengan dakwaan-dakwaan melampau dan mengelirukan yang terkeluar dari ruh syarak dan batasan akal, semata-mata ingin mencari suatu kelainan. Jadi macam-macam orang hari ni buat. Nak kenal Tuhan dengan getaran jiwa. Getaran jiwa ke apa nak? Macam-macam benda ni. Pelik tak? Nak kenal Tuhan tu melalui rasa hati. Nak mengenal Tuhan tu melalui ni apa ni, jenis mikir otak ni. Ada ke baru ni timbul pula. Ni benda-benda pelik-pelik kita nak serarai pun tak terlarak dah kita. Banyak sangat. Jadi ini dipanggil benda-benda yang pelik-pelik yang berlaku. Antara mereka juga jadi terkeluar daripada metod nasihat. Terdapat juga di kalangan mereka yang mengalunkan syair-syair tentang cinta ketuhanan yang mensyahdukan. Kena hon ni tak? Sedap ni tak? Dia panggil syair ketuhanan. Bawa gitar gini, tatang. Lumayan tak petah. Kita beralik lah tengok, kemah molek. Syair ketuhanan. Ada Nabi syair ketuhanan, nyanyi ke Sayyidina Abu Bakar tak bersyair dengan gitar-gitar ni. Kesian. Tak dapat mereka. Jadi, tengok. Tujuan mereka adalah supaya majlis tazkirah tersebut dipenuhi dengan esok tangis dan rasa kerinduan yang mendalam. Sekalipun dengan tujuan yang salah, mereka ini adalah syaitan-syaitan manusia. Tanda molek sikit tepat ni. Nampak macam kena je ke kita hari ni tak? Jadi orang-orang pergi motivasi. Bila dia gelapkan lampu, ditayang skrin dengan alunan muzik-muzik yang menyentuh perasaan tak? Gambar-gambar pula orang mati duduk terguling sana sini. Nangis tak nangis kita? Nangis. Nak masuk ni motivasi 2 malam ni berapa ribu harga? Cu jawab agak. Tidak masuk dah ke dulu. Awak tak ingat dah dia kata. Berapa? Tak ada lagi. Biarlah, tak tanya dia lah. Siapa dia pergi dah ni? 1,000 bayar 2 malam. Saya kak 2 malam ni kok air mata ya menangis. Balik-balik sama juga. Tak aurat tu duduk jambul situ. Tengok sana, tengok mati dah tu. Jadi ini semua ni permainan syaitan, kata di Tuan Syekh. Abu Anah tak kata lagu ni.
Di antara mereka ada yang menghabiskan masa dengan mendengar hadis serta mengumpul pelbagai jalan riwayat dan sanak-sanaknya yang gharib dan yang tinggi. Al-aliyah dia panggil. Mereka akan menjelajah pelosok negeri untuk berjumpa syekh-syekh hadis agar dapatlah nanti dia berkata, aku meriwayatkannya dari si fulan, saya telah berjumpa dengan si fulan, dan orang lain tidak punya sanak seperti yang aku ada ni. Kena molek. Tak. Lepas berjumpa dengan syekh-syekh besar, dapat sanak, Facebook lalu, selfie lalu. Kata ini ke sifat ulama hadis. Ulama yang nak mencari kalam Rasulullah Rabbil Alamin, duk main sibuk dengan Facebook, bahasa-bahasa yang digunakan sindiran. Tengok orang-orang lain duk sibuk dengan sunnah-sunnah tu, mana ada sanak. Ini semua ni cerita guru ni. Yang kita baca ni, ingat, bab golongan yang terpedaya. Kalau ada sifat ni pada kita, berhati-hati. Di antara mereka juga ada yang sibuk dengan ilmu nahwu, bahasa dan syair. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah ulama ummah, kebanggaan masyarakat. Mereka menghabiskan usia dengan mengkaji ilmu nahwu dan bahasa secara mendalam. Kalaulah mereka ini benar-benar waras, mereka akan sedar bahawa usia yang dipersia-siakan dengan mengkaji bahasa Arab samalah dengan membazirkan usianya dengan mengkaji bahasa Turki. Cuma yang membezakan antara kedua bahasa tersebut ialah syariat diturunkan dalam bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab, dan hadis juga dengan bahasa Arab. Jadi taklah sama 100%. Sebab kalau kita memahami bahasa Arab, kita baca Quran faham boleh, baca hadis faham. Jadi tak sama dengan bahasa Turki. Cuma Syekh ni kata melampau sangat. Sampai mereka masa dia semua bahasa Arab belaka. Ini masalah kan. Ini hak depan ni, saya nak kata saya ada kat depan, tunggu dulu. Memadailah mempelajari bahasa Arab dalam perkara yang berkait dengan kalimah-kalimah yang sukar dipahami, al-gharib, sama ada yang terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Manakala ilmu nahwu, tata bahasa Arab pula cukuplah sekadar untuk membetulkan lidah dari tersalah sebut. Kita tahunya fa'il, maf'ul, khabar, mubtada. Itu kena tahu, kena belajar. Dari segi baris dan lafaznya, kajian yang mendalam terhadap ilmu nahwu tanpa had boleh menyibukkan dia dari mengkaji apa yang lebih berguna dan penting. Contoh mendalami bab ini ialah seorang yang menghabiskan umurnya untuk membetulkan makhraj huruf. Duk main ha dekat setengah malam duk ngaji. Tidak lebih dari itu. Golongan ini terpedaya kerana apa yang penting ialah huruf-huruf tersebut adalah makna-maknanya. Huruf-huruf hanyalah penyambung dan alat sahaja. Jadi, samalah kita tengok hari ni, orang suka sangat ngaji lagu. Kan? Allah mengaji lagu ni, maha kaya Tuhan. Sekali puak dia duduk lepas solat Isya sampai pukul 12, pukul 2 pagi. Mengaji nak betul huruf ni. Cuba kita habiskan 5-6 jam tadi, ambil satu surah pendek, ditadaburkan surah. Faedah tak faedah? Sangat faedah. Jangan cakap, dia kata Johan antara bangsa boleh bawa balik kereta Exora. Memang awak. Kalau kita sorang tak sedap, tak sedap komen. Kalau ke mana? Jadi, seorang yang perlu meminum ubat sakan jabin. Ubat apa sakan jabin ni? Kena aku ubat sakan jabin. Baca je lah dah. Dia kata campuran cuka dan madu. Ini sakan jabin. Sakan jabin ni cuka dengan madu. Untuk mengubati sakit kuning, sakit berkaitan hempedu. Jadi kalau orang sakit, tetapi dia menghabiskan masanya dengan mengelokkan bekah ubat itu dan tidak meminumnya. Duk gosok ke bekah ni. Masya Allah, tabarakallah. Minum ubat tak? Orang ini jelas terpedaya. Orang yang bahagia dan berjaya ialah orang yang berusaha mencedok dari setiap ilmu sekadar keperluannya yang benar-benar penting dan tidak lebih dari itu. Kemudian dia terus beramal dengan bersungguh-sungguh di samping membersihkannya daripada sebarang bentuk gangguan yang boleh merosakkan amalan itu. Inilah yang sepatutnya dilakukan. Jadi anak duk perhati tengoklah. Ahli-ahli ibadat tempat kita ni memang terpedaya dengan isu ni. Kalau boleh mengaji kitab tasawuf besar-besar tu, bangga tu. Mengaji kitab apa? Ya. Mengaji kitab apa? Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kan kita di Malaysia ni tasawuf Ghazali. Ngaji kita Imam Ghazali. Kalau orang tanya faham ke tak? Tok guru kita terlalu alim, dia mengajar sampai tak faham. Bangga. Ini cerita sungguh ni saya jumpa sendiri. Dengan seorang ni, dia mengatakan orang ni syekh ni pakar dalam bidang tasawuf, kalau dia mengajar kita tak faham.
Terpedaya urur. Kita kata ini urur. Boleh pergi belajar untuk tak faham. Buat apa? Yang kita belajar daripada pagi tadi sampai ini, faham tak faham? Kategori-kategori ni. Ini yang terakhir, kategori yang ketujuh dalam bab ini, mereka yang mencipta berbagai tipu hilah untuk mengelakkan diri dari menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. Mereka merasakan tindakan tersebut memberi manfaat kepada mereka, sedangkan mereka sebenarnya adalah golongan yang paling terpedaya. Apabila seorang itu membuat hilah yang menyebabkan isterinya terpaksa memberi pelepasan kepadanya dari kewajipan dan tanggungjawab sebagai suami, sebenarnya dia tidak akan terlepas sama sekali dari tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang ni, Masya Allah, tak, dia buat hilah, dia tak boleh kerja. Ini banyak 2-3 orang saya jumpa orang kampung, saya ni tak boleh kerja, Ustaz. Tak boleh kerja, sakit buah pinggang lah, sakit kecil manis. Kamu dia paksa isteri dia suruh pergi kerja di kantin lah, jadi juru masak lah, jadi tukang basuh. Isteri kerja. Yang tak tahannya, isteri ni kalau balik, tak balik rokok dia kena pukul. Kata. Saya nasihat kepada puan, kalau puan beli rokok untuk pakcik yang tak kerja ni, rugi dunia akhirat. Dia kata, kenapa rugi? Rugi dunianya sebab mu tak boleh pahala bagi dia. Rugi akhirat, awak beli dosa. Dahlah rokok tu mahal. Baik membeli nasi 10 makanan RM10 rokok tu boleh makan satu keluarga pada malam ni. Dia pun duk termenung. Kata apa termenung ni? Baik, kakak ni kata. Mana kalau tak bagi rokok dia tu nyepukul. Kata boleh, kalau boleh pukul dia boleh kerja lah. Allahu Akbar ni. Cari hilah nak melepas daripada tanggungjawab isteri pun macam-macam ni. Mencipta berbagai hilah. Demikianlah juga seorang laki-laki memberikan hibahkan hartanya kepada isterinya pada akhir tahun sejurus sebelum cukup haul dengan tujuan untuk menggugurkan kewajipan mengeluarkan zakat ke atas hartanya itu. Subhanallah. Nah, kita ada haul kan? Jadi haul kita ni cukup setahun. Nisab zakat kita kata 15,000. Jadi duit dia simpan 16,000. Tak apa, dekat hujung tahun aku sedekah kamu 3,000, ambil simpan. Tengah tahun esok minta balik. Ini semua ni hujah-hujah yang diajar oleh syaitan belakang. Kemudian dia meminta semula harta tersebut dari isterinya agar dikembalikan kepadanya. Begitulah dengan contoh hilah-hilah yang lain. Jadi kita masalah hilah ni masalah yang kita takut. Jadi golongan yang pertama dalam masalah kita ini iaitulah golongan ahli ilmu yang ada 7 kumpulan. Semua ni golongan yang terpedaya belakang. Jadi saya bimbang hari ini, kita yang duduk belajar ilmu ni terjebak dengan golongan ini. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang ini golongan yang kuat beribadat. Golongan yang terpedaya di kalangan ahli ibadat pula. Sebab orang-orang yang kuat ibadat ni pun tak mudah juga dia punya masalah yang timbul. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sila. Fadal. Ada soalan? Silakan. Imam Ghazali tulis mantik mengenai mantik selepas masuk belajar ilmu mantik. Begitu juga Ibn Taymiyah dan lain-lain. Bagaimana dengan Syiah? Adakah ustaz perlu belajar mengenai Syiah sampai habis baru boleh mengenai Syiah? Kita tak suruh belajar ilmu Syiah. Kalau awak dah sudah belajar, cakap je lah. Kan? Maknanya kalau kita tidak ada ilmu kepakaran dalam bidang ini, kita tak usah masuk. Saya tengok di antara pendakwah di Malaysia yang terawal yang mengkaji masalah Syiah. Orang sebut nama dia Ustaz Maulana Asri, Muhammad Asri, hafizahullah ta'ala. Dan dia zaman tu telah diminta oleh pejabat agama negeri-negeri seluruh Malaysia, round seluruh Malaysia, untuk nak cerita bab Syiah. Sebab dia kaji benda tu. Kemudian saya dapat nota yang dia latih anak-anak murid dia supaya mengenali ilmu Syiah ni. Mengenali ilmu Syiah. Latih nota tu besar gini. Dalam pada kitab Al-Kahfi kata gini, dalam kitab ni kata ini. Jadi pelajar-pelajar ni tengok, teliti. Jadi dia boleh bercakap bab Syiah. Kita yang tak kaji ni, kita nak kata apa? Sekali orang Syiah mari gepak, tak tahu apa dah. Ini baca. Maknanya ulama-ulama ini mengkaji untuk apa? Untuk nak membenteraskan, untuk membongkar kejahatan mereka. Macam kita juga, ulama-ulama duduk hospital tak? Patut orang hospital ni kaji ilmu tentang kesihatan dia. Dia duduk kaji bak nyamuk tu buat apa?
Dia duk kaji bab virus, bab HIV tu, bab menyusah dia ada. Dia kaji tu untuk nak lawan balik. Jadi saya kata kalau tuan nak belajar, nak berdepan tentang Syiah, pergi belajar dulu. Barulah kita boleh bercakap tentang Syiah. Kalau tidak, memang kena. Pupuk Syiah ni, di antara kepakaran dia, ilmu dia latih. Dia ada tepat dia, memang dia latih khas. Mu nak lawan Ahlussunnah, gini. Lepas tu satu lagi golongan ajaran yang pelik-pelik atas dunia pun, semuanya guna pendekatan sama. Pergi melawak kelebihan ziarah kubur hari tertentu ni. Ada dalam Bukhari, dia kata. Orang tanya kita, salah hadis Bukhari mana? Kata boleh jadi hadis Pak Cik Bukhari kampung dia. Tapi bila letak Bukhari, ustaz-ustaz ni tak tidur malam cari dalam Bukhari. Bukhari mana ni? Tak jumpa, bagai tak ada. Nah, ini cara hujah. Jadi kalau kita dah kaji dah, orang mari buat, kita boleh pantau. Tak ada dalam Bukhari. Saya cabar awak pergi cari dalam Bukhari kalau ada. Kecuali cetakan ni awak cetak sendiri untuk nak buat benda tu. Dia tambah sendiri. Itu dia panggil. Jadi imam-imam yang besar ni mengkaji dan dia tenggelam dalam tu. Dan ada lagi imam macam imam yang lain pun dia kaji-kaji, ada yang kaji lekat dalam tu, ada juga. Dia kaji falsafah, dia pun jadi ahli falsafah. Terlekat. Jadi kita jangan main. Benarkah ramainya perempuan dalam neraka kerana banyak meninggalkan solat kerana tidak pasti secara tepat bila sebenarnya darah haid berhenti? Apakah dengan kaedah-kaedah dengan dua waktu solat yang di akhir sebelum mandi sudah mencukupi? Bagaimana pandangan ulama fiqh dalam hal ini? Kita kata ulama yang disebut dalam hadis tu, ramai wanita dalam neraka bukan sebab ni, ramai wanita dalam neraka sebab tidak mensyukuri nikmat yang suami beri. Tu hak ramai Nabi tengok tu. Nabi kata, yakfurnal ashir. Suami dia buat baik kena dia, sekali tak buat baik, diviralkan. Menyesal aku menikah dengan mamak ni. Orang lain bahagia belaka, kita seorang dia tak. Saya jumpa dekat hari ni tiap orang dapat 3 orang anak setengah tu, ingat tak? 3,5 anak. Mana setengah tu dalam perut lah. 3 kat luar, setengah lagi dalam kandungan. Dia kata, ustaz doakan saya supaya bahagia. Saya kata, berapa dia mu ni? Ni 3 orang anak ni buat apa? Dia kata tak tahulah masa tu bahagia, lepas tu tak ada. Tiga nak jadi anak tu ya bahagia. Jadi isu yang wanita haid ni memang kita kena belajar lah. Tapi jangan was-was. Allah SWT dah buat dah. Sifat wanita ni ada keluar darah haid sebagaimana Nabi kata kepada Aisyah. Itu ketetapan Allah Ta'ala ke atas banati Adam. Pada anak perempuan orang, cucu anak Adam ni semua berdarah. Jadi cukuplah memadai. Pasal itulah ulama mengatakan ambil ujung sikit. Maknanya kalau berhenti waktu asar, dia kena solat sekali dengan zuhur. Jadi tempoh itu sudah ada. Dan Alhamdulillah, wanita-wanita ni dia tahu bila ke tarikh dia berhenti dan bila tidak berhenti, dengan tanda-tanda yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi tanda tu ada. Saya nak cerita payah jugalah. Tak, cuma kita mengkaji dan kita belajar. Tanda macam dalam hadis sebut ini, qassatul bayda, apabila keluarnya warna putih, apabila. Jadi itu semua tu tanda ending yang sudah disebut. Ya, jadi kalau keluar lagi warna kuning, warna air itu keruh bukan pada waktu haid, kata di sahabat, kita tak kira yang tu. Tidak mengira dia sebagai haid. Jadi ilmu haid dengan nifas ni ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, sebab kerana dia terlibat dengan kehidupan kita seharian. Terlibat dengan seharian. Jadi suami pun kena belajar juga. Jangan sampai bab haid juga tak mau belajar. Ini kerja orang perempuan. Kerja orang perempuan. Isteri awak tu. Nah, ataupun anak perempuan kita, siapa yang tanggungjawab? Kalau bukan ayah dia. Saya pernah ugut sekali di sebuah masjid. Waktu anak belajar kitab taharah, sampai bab haid ni orang lelaki ramai. Kata kita lompatlah bab ni dak. Masuk terus ke bab lain. Oh dia terlompatlah ustaz pakai kerja kita ni. Sedap juga laki-laki ni. Saya kata, kita nak tengok dia ni nak belajar ke tidak? Kata pakcik, kalau orang anak perempuan awak mari haid, siapa bertanggungjawab? Dia kata mak dia. Kalau mak dia tak kerti, jadi ayah tu kena bertanggungjawab. Ilmu fiqh tentang benda fardu ain macam ni, dia kena tahu. Tu saya tak buat contoh lain lagi. Kalau buat contohnya dia tak apa ngam dengan isteri dia tak. Dia pergi cuik, tupai tidur dekat sikit. Saya uzur. Berapa hari dah? Seminggu. Kat dia pun tanda. Minggu depan bagi tanya uzur lagi, dalam fiqh Syafi'i kata 2 minggu ya uzur ni. Tak. Berembah lah malah tu. Uzur lagi dia ni. Jadi kena hak tu pakai nak ngaji belaka pula dah. Macam-macam kan.
Bolehkah kita bayar zakat di tempat lain dari kita bekerja, misalnya bekerja di luar negeri tapi bayar zakat di tanah air? Jadi di sini ada perbincangan para ulama. Kalau sekiranya tempat yang kita duduk tu memang zakat tak cukup zakat, maka tak boleh kita pindahkan dia. Tapi kalau tempat tu Masya Allah ratus juta dia punya zakat, ratus juta zakat dia, nah macam-macam apa ni ada. Jadi kita kena pasti di kampung kita, di tempat orang-orang yang kita kena pasti perlukan pada dana zakat, dan kita pasti kita bagi sendiri tempat tu. Jadi insya-Allah tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Dan saya sudah baca dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tidak syarat zakat itu dibayar kepada penguasa kecuali setelah diundang-undangkan. Jadi baca di Malaysia ni undang-undang, jangan main-main. Jadi saya cakap dalam masalah fiqh. Masalah undang-undang RUU saya tak cakap. Itu pusat-pusat zakat yang bercakap. Tengok dalam YouTube, cari Abu Anas, tulis Abu Anas gitu, ataupun kadang-kadang admin dia tulis AAM ya, ringkasan, tulis bayar zakat sendiri. Kita akan tunjukkan hujah-hujah dengan kitab-kitabnya sekali, akan dapat di situ insya-Allah. Ada lagi? Tamat dah. Jadi alhamdulillah, kalau tak ada lagi insya-Allah kita sambung lagi sebelum Ramadan ni kalau sihat walafiat, sempat lagi kita tamatkan cerita Ba'al Ghurur. Jadi saya rasa satu lagi lah, eloklah kalau para jemaah yang kelapangan pada pagi Sabtu tu, sebab kita baru mula kitab Penawar Bagi Hati tu baru mula di Masjid Negara pukul 8.30 pagi dah. Bayaran tak ada, bayaran kitab je, beli kitab ya. Dan kebetulan minggu depan ni pula ada rakaman pula. Ada TV nak pergi rakam, dia nak siar dalam TV. Dia kata biar orang mengaji kitab pula dalam TV, insya-Allah. Jadi siapa nak masuk TV kena pergi awal duduk depan. Kalau duduk belakang tak nampak, takkan nak jengok-jengok kepala. Macam-macam. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.